Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi kita akan sambung kepada topik yang baru iaitu differentiation dan integration. Seperti biasa, kita akan mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min zaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita dah habiskan chapter 2, 3 dan 1. Sepatutnya 1 tu kita tak ada belajar lah. Okey, sebab persamaan kuadratik tu masing-masing belajar sendiri. Jadi kita start from chapter 2, tajuk index, dan tajuk index tu lah yang kita akan aplikasikan dalam differentiation dan integration. Okey, sebab tu semua kena tahu macam mana indeks tu berlaku, macam mana kuasa indeks tu bentuk dia, power dia kuasa negatif ataupun kuasa positif lah. Itu semua kena tahu. Okey, kalau tak tahu kena cover balik yang tu untuk kita masuk kepada differentiation dan integration. Okey. Dalam differentiation ni, dalam bahasa Melayu dia kita panggil dia sebagai pembezaan. Di sini adalah fully calculus lah. Okey, jadi tajuk ni perlukan kemahiran matematik yang sangat tinggi dan kita ada dua cara untuk differentiation. Okey, cara yang pertama adalah dengan menggunakan kaedah prinsip pertama iaitu first principle, dan kaedah kedua adalah menggunakan formula. Okey, kaedah kedua menggunakan formula kat sinilah. So, example 1 dengan example 2 ni, okey, dia ada dua cara. Example 1 menunjukkan cara prinsip pertama dan example 2 menunjukkan cara formula. Biasanya pelajar suka guna cara formula daripada cara prinsip pertama lah, sebab prinsip pertama ni agak complicated. Tapi kena tahulah apa itu prinsip pertama. Prinsip pertama ni adalah asas bagi pembezaan. Maksudnya, korang boleh buat pembezaan tu, korang boleh differentiate sesuatu function, tapi korang kena tahu, okay, differentiation ni datang daripada siapa? Differentiation ni datang daripada first principle. Okay, jadi first principle ni adalah asas bagi differentiation. Cumanya biasanya orang tak guna cara ni lah untuk cari jawapan. Orang akan guna formula lah untuk cari jawapan. Okay, cuma kena tahu dia datang dari mana. Okay, kenapa dia boleh berlaku? Differentiation ni berlaku kenapa? Differentiation ni berlaku apabila berlaku perubahan kecil. Okay, contohnya kalau lihat kat sini dia ada simbol delta X. Okay, delta ni adalah perubahan kecil. Okay, delta ni sangat-sangat kecil ataupun mikro. Jadi dia tak nampak lah perubahan tu. Cumanya disebabkan perubahan tu kesan dia sangat tinggi. Okay, perubahan yang sangat-sangat kecil tapi kesan dia sangat besar. Jadi kita panggil dia sebagai delta. Okay, itulah kita anggap dia sebagai pembezaan. Jadi formula pembezaan untuk prinsip pertama ni korang tak guna yang ni. Korang guna Y plus delta Y dan X plus delta X lah. Korang guna yang tu. So kita guna yang tu, formula yang tu. Kita tak nak guna formula yang ni. So kita ambil contoh soalan. Okay, soalan ni sama macam dalam tutorial korang. Okay, so formula yang korang guna kat sini adalah formula principle iaitu Y plus delta Y sama dengan X plus delta X. Ini adalah formula yang masing-masing guna. Okay, di mana kita gantikan daripada Y sama dengan X. Okay, maksudnya jumpa je huruf Y, kita akan tukar dia menjadi Y plus delta Y. Sebab kita anggap sahaja perubahan kecil tu berlaku pada Y. Okay. Dan X ni juga sama.
perubahan kecil tu berlaku pada X. Jadi kita gunakan X plus delta X. Okey. Cuma kat sini, nampak di sini ada function X. Okey, fx. Sama je kalau kita tulis fx plus delta X. Sama je. Tapi kalau tak nak confuse, kita tukar je fx ni sebagai y. Okey, fx sama dengan y. Sebab dia sama je function masing-masing adalah function, sama je. Ini adalah asas bagi setiap function. Okey, fx sama dengan y. Jadi y sama dengan x squared. Okey, kita terus tukar. Okey, kita terus tukar. Jadi kita pun tukarlah dalam bentuk ni. Okey, first principle ni kita tukar dalam bentuk first principle, di mana kalau kita jumpa huruf y, kita akan tukar dia jadi y plus delta y. Jadi kita tulis di sini y plus delta y. Okey, maksudnya kita tukar huruf y ni menjadi y plus delta y. Kemudian untuk x kuasa 2 ni, kita tak nak tukar kuasa 2, kita hanya tukar x sahaja. Okey, maksudnya kita letakkan atau gantikan nilai x ni sebagai x plus delta x. Cuma yang kuasa 2 ni jangan sentuh. Dia memang duduk dekat luar. Kalau di kuasa 3 pun kuasa 3 duduk dekat luar. Maksudnya kita hanyalah menukarkan x dia sahaja. Okey, tak ada apa-apa efek pada kuasa 2 ni. Disebabkan kita nak cari dy dx, kita nak cari dia punya pembezaan, kita kena pindahkan, kita kena gantikan lah. Kita kena gantikan y sama dengan siapa? Okay, so y ni tadi kita gantikan dengan x kuasa 2. So kita ada x kuasa 2 tambah delta y. Okay, jangan tanya kenapa datang x kuasa 2 ni. Sebab x kuasa 2 ni sama dengan y. Okay, kita gantikan dia sahaja. Okey, dan untuk yang ini, untuk pengembangan sesuatu nilai, okey, biasanya kan kita akan gunakan cara ni lah. A plus B kuasa 2 ni sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB plus B squared. Okey, maksudnya A, nombor depan ni kuasa 2. Okey, kemudian dia dapat A kuasa 2 ni. Kemudian dia akan tambah ikut simbol tengah ni, tambah. Dia darab dengan 2. 2 darab A, 2 darab B. Maksudnya 2AB lah. Okey, yang tengah ni adalah darab. Dan yang hujung, okey, yang hujung tu adalah B. B ni kena kuasa 2 balik semula. Okey, maksudnya hujung ni masing-masing adalah kuasa 2. Yang tengah ni adalah darab. Jadi sama juga konsep dekat yang ni, dekat yang delta X ni. Anggap sahaja X ni sebagai huruf A. Okey, yang depan mestilah kuasa 2. So X ni dia akan jadi X kuasa 2. Dia akan jadi X kuasa 2. Okey, yang tengah ni dia akan jadi tambah sebab ikut simbol tambah. Kalau dia tolak, dia jadi tolak ikut simbol tengah ni. Okey, ni dia akan darab lah. 2 darab dengan X, dia dapat 2X. Okey, kita tulis 2X. Kemudian 2 darab dengan delta X, dia dapat 2 delta X. So, dia sekalikan je. Dia sekalikan, dia jadi delta X. 2X delta X. Sebab 2 darab X darab delta X. Dia terus sekali darab. Okey, dia bukan darab satu-satu. Dia darab sekali jalan. Macam ni lah. 2 darab A darab B. Okey, 2 darab A dapat 2A. Kemudian darab dengan B, dapat 2AB. Sama juga kat sini, 2 darab X dapat 2X. Kemudian darab dengan delta X, kita rapatkan sahaja. Tak perlu darab dengan X lagi, tak perlu. Kita just letak kurungan, tapi kita rapatkan. Okay, itu cara kita menulis delta X. Okay, siapa yang tulis 2 delta X kuasa 2 tu salah. Sebab kita bukannya cakap delta X tu sebagai asing. Salah. Delta X ni sebagai satu variable. Okay, ni delta X. Dia sebagai satu variable. So, kena asingkan dia. Okay, maksudnya kalau X,
Okay, X darab dengan delta X, dia sama dengan X delta X. Dirapatkan sahaja. Tapi dia tak sama dengan delta X kuasa 2. So, ini salah. So, hati-hati. Okay, so bila kita lihat kat sini, kita ada lagi hujung yang B ni. So, delta X kuasa 2. So, kita tak boleh nak kembangkan ni. Kita just letak je lah. Delta X ni sebagai variable. And then kuasakan dengan 2. Okay, kita just kuasakan 2 sahaja kat ujung tu. So, depan dengan belakang ni, warna biru ni, masing-masing adalah kuasa 2. Nampak A kuasa 2, B kuasa 2. X kuasa 2, delta X kuasa 2. Dia hujung-hujung. Yang tengah ni adalah hasil darab. Okey, maksudnya kuasa 2 ni darab dengan tengah ni lah. Dia darab dengan semua. Okey, tapi ingat, kalau kat sini tolak, dia kena jadi tolak lah. Okey, kalau satunya sini tolak, sini kena tukar simbol, dia jadi tolak. Tapi sebabkan sekarang ni dia positif, dia jadi tambah lah. Okey, simbol tengah ni dia memainkan peranan. Okay, and then kita nak cari pembezaan dia. Kita nak cari dy dx. Kita nak cari dy dx tau. Okay, dy dx sama dengan delta y, delta x. Okay, so kita kena cari. Okay, ini sebenarnya dia adalah limit lupa nak tulis. Okay, dia adalah limit. Limit s. Okay, limit delta s equal kosong. Okay, lupa nak tulis. Okay, ni limit delta x equals 0. Bila kita tukarkan y menjadi y plus delta y ataupun kita tukarkan x menjadi x plus delta x, dia akan wujud sesuatu yang kita namakan dia sebagai limit. Okay, limit di mana delta x menuju kepada kosong. Dia akan wujud secara automatik. Jadi kat sini delta y kuasa 2. Okay, so dia wujud kat sini limit. Okay. And then kita pun carilah nilai delta y tu. So kita pindahkan x kuasa 2 ni ke belakang lah, dia akan jadi tolak. So nanti limit limit delta x implies 0. So delta y ni dia akan sama dengan x kuasa 2 yang asal, yang warna biru ni, dia akan tolak dengan x kuasa 2 tu. Okey, dia akan pindahlah positif ni jadi negatif. So dia jadi tolak. And then dia akan plus 2x delta x. Okey. Plus delta x squared. Okey, dia jadi macam ni. Jadi, jawapan akhir dia akan dapat limit delta x menuju kosong bagi delta y adalah yang ni dia dah boleh cancel lah sebab x kuasa 2 tolak x kuasa 2 dia dapat kosong. So yang tinggal adalah yang belakang ni iaitu 2x delta x plus delta x squared. Okey, itu dia punya jawapan. Okey, tapi ingat kita kena cari dy dx. Maksudnya pembezaan rumus dia adalah dy over dx ataupun delta y over delta x. Okay, jadi kita kena letakkan per delta x pada keseluruhan. Okay, pada keseluruhan. Atau kalau tak nak buat macam tu, kita just factorizekan. Okay, faktorkan delta x tu daripada kanan. Maksudnya, delta x dekat belah kanan ni,
Okey, untuk yang belah sini dengan belah sini masing-masing ada kita boleh faktorkan, kita boleh keluarkan dia. So kita faktorkan, dia dapat macam mana? Dia dapat macam ni. Delta Y sama dengan kita faktorkan delta X tu. So dia jadi delta X di depan. Okey, dalam kurungan 2X plus delta X. Okey, dia macam ni. Maksudnya kuasa 2 ni dia akan kurang 1. So yang ni dia akan habislah. Dia akan faktorkan kedua-dua belah tu. Okey, so ini adalah dia punya factorization. Kita factorize apabila kedua-duanya ada sama ni lah, sama delta X. Okey, so darab ni kan bila kita dah faktorkan dia ni, dia adalah hasil darab sebab dia duduk rapat ni, dia adalah hasil darab. So kita pindah dia jadi bahagi lah. Okey, kita pindah dia jadi bahagi. So delta Y over delta X. Okey, so ni dia jadi 2X plus delta X. Okey, jadi kita gantikan delta Y pula ni, delta X ni. So kita gantikan delta X tu sama dengan kosong, yang ni, yang belah kanan ni. So kita pun cari delta pula. Kita pun tukarkan dy over dx sama dengan 2x plus 0. Okey, kenapa kat sini kalau kita lihat dia punya penukaran tu hilang. Limit dia ni hilang. Okey, limit dia ni hilang. And then kalau perasan, limit dia hilang, lepas tu dy dx dia jadi dy yang asal. Dia bukan lagi jadi delta. Tadi limit tu dia ada delta. Okey, limit delta x sama dengan menuju kosong bagi delta y per delta x sama dengan 2x plus delta x kan. Lepas tu kita gantikan delta x tu dengan kosong. And then delta y dengan delta x ni dia jadi dy dx. Lepas tu limit tu dah tak ada. Itu sebab kita dah hapuskan limit tu. Okey, kita dah hapuskan limit tu, kita dah gantikan delta x tu menjadi kosong. Itu sebab dy dx dia jadi yang solid balik. Okey, dia jadi yang asal dy dx. So jawapan dia adalah dy dx adalah 2x. Ataupun kita tulis sebagai f prime x sama dengan 2x. Sebab dalam soalan ni, dalam soalan ni dia dalam function x. Okey, kita just pinjam sahaja y sama dengan fx. Okey, kita gantikan fx tu sama dengan y sebab kita nak senang kan. So kita pindahkan fx tu menjadi y supaya kita dapat gantikan balik semula pada hujung-hujung nanti delta y per delta x, dy over dx sama dengan f prime x. Maksudnya y sama dengan fx. Pembezaan bagi y kita tulis dy over dx. Pembezaan bagi fx kita tulis f prime x. Okey. Ini dia punya pembezaan dia. Y differentiate dia dapat dy dx. fx differentiate dia dapat f prime x. Okey, ini tata tanda masing-masing. Okey, maksudnya kalau kita bezakan dia punya y ni dia jadi dy dx lah. Bezakan y terhadap x. Maksudnya macam tu. Bezakan y terhadap x. Kalau yang ni, f prime x ni maksudnya pembezaan bagi function x. Okey. So kita just gantikan sahajalah dy dx tu dengan f prime x. Okay, so f prime x ialah 2x. Kalau contohlah jawapan dah betul. Okey, jawapan dah betul. Kita cakap 2x. Tapi tata tanda salah. Okey, contoh soalan ni dia cakap fx sama dengan something. So kita kena pastikan jawapan akhir kita mestilah f prime x kalau kita differentiate. Okey, kalau kita tulis dy dx salah. Walaupun jawapan tu betul. Okey, so hati-hati kita kena tengok dulu soalan. Kalau soalan tu ada huruf y sama dengan bla bla bla, contohnya y sama dengan something. Okey, kita akan tulis jawapan akhir dia dy over dx. Okey, ataupun dy over something lah. Ikut kepada function tu. Tapi kalau function f, f function, kita akan tukarkan dia menjadi f prime x. Macam itulah.
Okay, dia punya tata tanda ni sangat penting. Okay, boleh tengok dalam contoh ni. Kalau kita lihat dalam contoh ni, tengok soalan A dengan B masing-masing menggunakan fx. Okay, manakala soalan C menggunakan huruf y. Jadi beza dekat sini adalah kalau kita nak differentiate fx, kita akan dapat jawapan dalam f prime x. Okay, jadi kalau kita nak differentiate untuk function y, kita akan dapat jawapan dalam dy over dx. Kita tak akan tulis f prime x. Itu sahaja. Okay, cara jawab dia sama macam tadi. Okay, cara jawab dia sama macam tadi. So, hati-hati tata tanda itu sangat penting. Okay, so jawapan dia adalah f prime x. Okay, kalau kita contohlah kita tak tahu kan macam mana jawapan dia, kita boleh differentiate menggunakan formula. Okay, formula tu just kurangkan kuasa je lah. Okay, 2 ni bawa depan dia jadi 2x. Kemudian 2 tolak 1 dia dapat 1. So nanti dia dapat 2x kuasa 1 ataupun 2x lah jawapan dia. Okay, maksudnya nombor 2 ni, kuasa 2 ni pindah letak depan. And then kuasa 2 ni tolak dengan 1. Okay, dia dapat 2x kuasa 1 lah. So dia dapat 2x. Itu jawapan guna formula. Okay, so kita semak betul tak jawapan dia? So betul lah jawapan dia adalah 2. Okay, jadi kita boleh semak menggunakan formula dan kita kena buat jalan kerja menggunakan first principle. Okay, sebab kita tak nak guna cara yang susah. Sebab cara yang ni dia lagi susah. Terlalu banyak fraction. Ni lebih advance. Okay, ni lebih advance. So agak susah lah. Okay. Alright. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, sambung batas kod. Ataupun jimat. Okay, soalan seterusnya. Kita tengok soalan ni. Okay, B sama dengan fx. B fx sama dengan 1 per x. Ataupun kita boleh tulis sebagai y sama dengan x kuasa negatif 1. Kenapa x kuasa negatif 1? Sebab dia punya x dia berada dekat bawah. Bila x dia berada dekat bawah, kuasa dia akan jadi kuasa negatif. Jadi, untuk soalan ni, kalau x kuasa negatif 1, nombor 1 ni, kenapa kuasa dia kuasa negatif 1? Sebab x dia kuasa 1 dekat bawah. Kalau x dia kuasa 2 dekat bawah, kita tulis x kuasa negatif 2. Okey, maksudnya kuasa yang sama tapi yang negatif positif ni menunjukkan sama ada dia dekat atas atau dia dekat bawah. Kalau negatif, dia dekat bawah. Kalau positif, dia dekat atas. Nombor ni tidak ada apa-apa perubahan. Okey, kuasa 2 ni still lagi kuasa 2. Cuma negatif positif sahaja yang menunjukkan kedudukan dia punya tempat sama ada atas ataupun bawah. Okey. Kita lihat pula cara nak solutionkan dia, jawab dia. So seperti tadi, kita gantikan y menjadi limit delta x equals 0 untuk y plus delta y. Okey, kita tulis sahaja seperti biasa. Kita gantikan sahaja y dengan y tambah delta y. Okey, ni y Okay. And then, kita tengok kat sini dia ada x. Kita pun gantikan dalam bracket lah. Bracket kuasa negatif 1. So,
X tukarkan jadi X plus delta X. Sama je macam tadi. Okay. And then kita pun tengok di sini, soalan ni kita gantikan Y sama dengan X kuasa negatif 1. Jadi kita tulis dekat bawah ni, limit delta X equals 0 untuk Y. Y ni kita tukar X equals negatif 1 lah. Sorry, X kuasa negatif 1 plus delta Y sama dengan X kuasa negatif 1 tolak X delta X. Okey. Kemudian tambah delta X kuasa negatif 1. Okey, itu cara dia. Okey, kenapa macam ni? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, macam tadi, nombor depan ni, X ni, okey, kita kuasakan dengan apa yang ada dalam bracket. Okey, contohnya, bracket ni, dia kuasa negatif 1. Jadi, huruf depan ni, dia akan kuasa dengan nombor yang tersebut. Okey, dia akan sama dengan ni, kuasa dia. Itu je. Okey, dia akan macam ni. Kemudian, tengok dekat sini, dia punya negatif 1 ni darab sahaja dengan X, dia dapat negatif X. Kemudian darab dengan delta X, dia dapat negatif X delta X. Okey, so negatif X delta X ni dekat tengah-tengah sebab dia adalah hasil darab. Manakala yang belakang ni pun sama, kita kena ambil nombor belakang, kuasakan dengan nombor belakang ni. So, delta X kuasa negatif 1. Okey, itu dia punya jawapan. Okey, next. Limit delta X equals 0. Okey, kita pindahkan X menjadi tolak. So, dia akan dapat delta Y sama dengan X kuasa negatif 1 tolak X kuasa negatif 1 tolak X delta X tambah delta X kuasa negatif 1. Okey. Dekat sini, kita agak confused tau sebab kat sini dia ada guna pemboleh ubah something X kuasa negatif 1 tolak dengan X kuasa negatif 1. So mungkin kita boleh cakap dia kosong. Tapi ingat, jawapan dia akan dapat negatif 1 kuasa X squared. Okey, dia akan dapat macam ni. Sepatutnya lah. Kenapa? So nanti kita tengok kenapa jawapan dia jadi macam ni. Okey. Dekat sini, bila kita tengok soalan, dia... Okey, sekejap Ni dah kosong. Di dy kosong. So, dy ni limit delta x kosong. Okey, yang ni tolak ni mungkin kosong. So, tinggal x delta x tambah delta x. Okey, dia jadi macam inilah. Sebab ni samalah macam tadi 1 tolak 1 kosong. Sebab dia nilai dia sama. Okey, ni 1 x kuasa negatif 1 tolak 1 x negatif 1 kosong. Okey, so dia boleh cancel lah. So tinggal yang ni. Ini cerita dia masalah dia macam mana. Okey. So kita pun tengok dekat sini. Kita pun try. Okey, kita try. Okey, kita try buat limit delta x kosong. Okay, and then negative x delta x plus 1 over delta x.
Okey, dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Kenapa? Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab kuasa negatif 1 tu, okey, kuasa negatif 1 tu menunjukkan bahawa delta X ni berada dekat bawah. Okey, kalau kuasa positif, dia duduk atas. Macam sekarang ni, delta X ni kuasa 1. Dia positif, dia duduk atas. Tapi kat sini, dia kuasa negatif 1 sebab dia adalah duduk bawah. Jadi kita kena tukar dalam bentuk pecahan. Okey, kita tukar dalam bentuk pecahan lah. Okey, lepas tu kan, kita nak cari delta X. Kita nak cari dy dx. Okey, kita nak cari dy dx. So, dia kena pastikan bentuk dia adalah dy over dx. Ataupun delta y over delta x. Dia kena bentuk dia macam ni. Untuk buat bentuk yang macam tu, kita kena faktorkan dulu dekat dua-dua belah ni menjadi faktorkan dia delta x. Maksudnya, semua ni kena bahagi dengan delta x. Okey, nak faktorkan dia kena bahagilah. So, nanti dia jadi macam ni. Okey. Negatif x delta x ni dia bahagi dengan delta x, so dia faktorkan, dia boleh potong lah, dia jadi macam ni. Delta x duduk depan. Okey. Buka kurungan negatif x. Okey. Kemudian tambah tambah dengan 1 over delta x squared. Kan? Sebab kita bahagi dia dengan delta x. Okey, bila kita bahagi dengan delta x, maksudnya kita darabkan dengan 1 over delta x. Sebab tu dia dapat delta x kuasa 2. Dia jadi lebih susah lah sebab kita gunakan kaedah songsang. Kan? Lepas tu, tapi sepatutnya kan dia jadi, dia tak ada 1 over kosong, dia sepatutnya jadi negatif x over delta ni. Dia sepatutnya jadi macam ni. Sekejap. Ada something yang tersilap kat sini. Kat mana yang silap ni? Okey, ni dah betul. Rasanya kembangkan dia ni. Okey, dia tak boleh kembangkan macam ni. Sekejap, sebab kita tak tahu dia punya jawapan dia sepatutnya negatif 1 over x squared. Okey, kita check balik. Okey, kalau kita bentukkan dia macam ni, kalau kita bentukkan dia macam ni. Oh, kita kena bentukkan dia macam ni. Kita tak boleh kembangkan dia. Okey, so yang ni selebih ni salah lah ni. Okey, ni salah sebab dia tak boleh duduk macam tu. Dia tak boleh kembang. So, kita tak boleh kembangkan dia menjadi kuasa negatif 1 sebab dia adalah kuasa negatif. Jadi, ini tak boleh kembangkan. So, kena catat. Ni tak boleh kembangkan. Tak boleh kembangkan. Okey, so kita kena tukar dalam bentuk fraction. So, kita tukar dalam bentuk fraction. Kita dapat 1 over x plus delta x. Okey, sebab kita pastikan bahawa x plus delta x ni duduk bawah. Okey, and then yang ni pun sama. Yang ni kita kena ubah dia menjadi pecahan juga. So, yang ni kita kena tukar dia jadi 1 over x. Macam ni lah. Ataupun sebenarnya kan, kalau nak senang, daripada asal tadi tak payah tukar dulu. Tak payah tukar kuasa negatif 1. Daripada asal ni, kita terus je tulis macam ni, 1 over x. Y sama dengan 1 over x. Jadi yang ni rasanya lagi cepat kot. Sebab kita terus je tulis y plus delta x sama dengan 1 over x plus delta x. Dia lagi cantik. Kan? Y plus delta y silap. Okay, ni limit delta x.
Jadi dia tak boleh kembangkan. Dia just tulis terus je macam bentuk soalan asal. Okay, so kena buat macam ni. Okay, sebab dah lama tak belajar jadi benda ni agak lupa lah. Okay, lepas tu kita try limit delta x equals 0. Kita gantikan y ni sama dengan 1 over x. Dia jadi macam ni. Okay, dia terus jalan lah. Tambah delta y sama dengan 1 per x tambah delta x. Okay, so kita tulis macam tu. And then kita gantikan dia, bukan kita gantikan. Yang ni kita dah gantikan dia jadi 1 per x. Sekarang kita pindahkan dia menjadi negatif. Sebab kita nak cari dy dx. Sebab tu kita kena pindahkan dia ke belakangan. So 1 over x plus delta x ni yang asal, dia akan tolak dengan 1 per x yang tadi tu, yang kita pindah tu. Okey. Baru kita boleh selesaikan seperti biasa. Kita boleh tolakkan dia. Tapi ingat, bila tolak dalam pecahan, kita kena samakan pembawah dia. Okey, kita kena samakan dia punya denominator dia. So darab silang. Okey, so darab silang, x darab dekat atas dan bawah. So dia akan darab dengan macam ni lah, darab silang. So dia akan jadi x. Okey, dia akan jadi x over x plus delta x. Okey, dia jadi macam ni. Sebab kita nak pastikan dia darab silang. Okey, sebab kita nak kena samakan denominator. Lepas tu, yang belah kanan, belah kiri ni juga kena darab silang dekat belah kanan. So dia darab dekat bawah macam ni, atas bawah. So nanti dia jadi x plus delta x over x plus delta x. Kita kena samakan denominator. Sekarang denominator dah sama. Okey, dah sama. Tujuan kita nak samakan denominator sebab kita nak tolakkan fraction tu. Okey, bila kita nak buat operation bagi tambah atau tolak bagi sesuatu pecahan, kita kena samakan denominator dahulu dengan menggunakan kaedah darab silang. So darab silang lah, darab. Lepas tu darab yang tegak ni. Okey, so darab silang macam ni darab. Okey, darab tegak yang last. Okay, sebab tu nanti dia dapat macam mana? Dia dapat macam ni. Okay, limit delta x kosong delta y sama dengan, dia boleh gabung dia boleh gabung fraction sebab dia dah sama denominator. X tolak x plus delta x over x plus, x kuasa 2. X kuasa 2 plus x delta x. Okay, dia jadi macam ni. Kan, jadi macam ni. X. Silap ni. Sekejap Dia jadi macam ni. Dia jangan kembangkan. Dia jadi macam ni asal. Okey, tak boleh kembangkan, biarkan. And then dia memang panjang lah. Jalan kerja prinsip pertama ni sangat leceh. Sebab tu orang tak suka buat prinsip pertama ni sebab dia terlalu leceh. Tapi ingat, prinsip pertama ni dia memang datang daripada asal. Okay, so x boleh tolak dengan x. So dia jadi delta x sahaja. So delta x sahaja tinggal delta x berkan dengan x plus delta x. Okay. So maksudnya kita boleh pindahkan delta x ni ke bawah. Okay, kita pindahkan dia ke bawah. Dia pindah ke bawah. So dia jadi bahagi. So dia jadi limit delta x equals 0 delta y over delta x sama dengan 1
per, okay, 1 per X plus delta X. Jadi macam itulah. Okay, ni lupa nak bagi tahu. Yang ni kena kurungan lupa nak bagi tahu. Dia kena kurungan. So nanti dia kena kurungan kat sini. Yang ni dia jadi negatif Okay, dia jadi negatif delta X. Sebab apa? Sebab X tolak X sama dengan kosong. X tolak X sama dengan kosong. Kemudian negatif ni dia akan efek pada yang belakang. Sebab tu dia kena kurungan. Setiap bila kita darab pecahan ni, kita kena letak bracket. Okay, ni pun kena bracket lah senang cerita. Sebab dia kena bracket. Kalau kita tolak, dia kena bracket. Okay, so dia jadi inilah negatif delta X. Ataupun kalau confuse kan, kita tulis macam ni X tolak delta X. Sebab negatif kali positif dapat negatif X. Negatif kali delta X dia dapat negatif delta X. Itu sebabnya. Okay, so ini jadi negatif. Dan kita pindahkan kat sini bawah. And dia jadi negatif 1 lah. Okay. Lepas tu kita dah gantikan delta X sama dengan kosong. So dy over dx sama dengan negatif 1 per dengan x kali dengan x plus 0. Okay, x kali dengan x plus 0. Okay, kenapa 0? Sebab kita gantikan delta y dengan delta x menjadi dy dx. Dan limit dia dah hilang. Sebab limit dia juga dah gantikan delta x sebagai kosong. Jadi yang tinggal adalah f function f prime x equals to negatif 1 x kali x dapat x kuasa 2. Baru dapat jawapan. Okay, sangat panjang jalan kerja dia. Okay, so formula ni nak dibandingkan dengan formula dalam notes. Okay, formula ni lagi panjang. Okay, formula ni lagi panjang lah. Kalau dalam notes ni pendek tapi lagi susah, lagi kejam sikit lah nak fahamkan. Okay, so yang ni saya ulang balik. Okay, first kita ambil balik function asal, kita gantikan y. So fx tu tukar jadi y. Lepas tu kita tulis y plus dy delta y. So x ni bersama tukar jadi x plus delta x. And then jangan lupa letak limit delta x sama dengan kosong. Kemudian kita gantikan y sama dengan function yang asal iaitu 1 per x. Kemudian kita pun pindahkan 1 per x ni jadi tolak. Okay, kita pindahkan dia jadi tolak. Okay, so jadi warna biru ni lah dia jadi tolak. Cuma ingat tau, tolak ni maksudnya dia akan tolak dengan semua ni. Kena ada bracket. Okay, kena ada bracket. Jadi sama je kalau kita tolak dekat sini, kita dah darab silang, kita dah darab dengan 1, kita dah darab dengan dia punya denominator. Sebab tu kita dapat jawapan macam ni. Dia kena ada bracket. Sebab apa? Sebab dia adalah sebagai satu. Okay, dia adalah sebagai satu variable. So kena bracketkan dia. Sebab tu positif kali positif dapat negatif. Okay, positif kali dengan positif lagi sekali dapat negatif. So x tolak x dapat kosong. Kemudian negatif delta x. Okay, so dia jadi macam ni. So faktorkan balik, keluarkan delta x tu dan kita pindah dia jadi bahagi. Darab pindah jadi bahagi. Okay, sebab dia duduk atas kan, atas boleh pindah jadi bawah lah. So delta x tu dia jadi delta y over delta x. So ni tinggal 1 lah. And then negatif 1 over dengan yang asal ni tak buat apa-apa di denominator tadi. So kita pun gantikan delta x tu dengan kosong. Dan akhirnya kita dapat negatif 1 per x squared.
Okay, so ini adalah function yang sangat complicated yang kita kena gunakan melalui first principle. Okay, ini adalah first principle. Okay, dia sangat susah. Tapi ingat, kalau tak nak guna first principle tak apa. Sebab dalam soalan, dia akan tanya, find the derivative. Itu sahaja. Find the derivative of the following function with respect to x. Itu sahaja. Tapi kalau soalan tu cakap, using the first principle, maksudnya kena guna cara ni lah, first principle. Tapi kalau dia tak cakap, tak apa. Tak payah guna first principle. Terus cari jawapan, terus congak dan bagi jawapan. Okay, dia sangat senang. Okay, first principle ni dia agak susah sebab dia lebih kepada teori. Okay, and then yang ketiga, first principle yang ketiga, okay, kita ada y, so kita terus dia tukar jadi y plus delta y. Okay, y plus delta y sama dengan 3 buka kurungan x plus delta x squared plus x plus delta x plus 1. Okay, maksudnya dekat sini kita adalah y. Dekat sini kita adalah sama dengan 3x kuasa 2 plus x plus 1. Maksudnya x ni sahaja kita tukarkan menjadi x plus delta x. Okey, kita tukarkan dia jadi x plus delta x. Kuasa 2 ni jangan usia apa-apa. Dia kekal biasa. Okey. Dan y kita tukar jadi y plus delta y. Okey, cara yang sama. Okey, cuma kita gantikan x tu dengan delta x plus delta x. So kita tukarkan x dengan x plus delta x. Itu sahaja. So y bersama y tukarkan dengan y plus delta y. Okey. Sekarang kita dah dapat tahu dia punya function yang delta x delta y ni. Sekarang kita gantikan y menjadi function asal. So function asal ni kita guna warna biru. So 3x squared plus x plus 1. Okey, ni yang asal. Okey, plus delta y. Sama dengan, yang ini kena kembangkan. Okey, semua kena kembangkan. Sama dengan 3. Okey, ni kembangkan dalam bracket ni apa jadi? So, x kuasa 2 dapat x kuasa 2. So, 2 kali x kali delta x dapat positif 2x delta x. Okey, 2 kali x kali delta x. Kemudian, delta x kuasa 2 dapat delta x kuasa 2 lah. Yang belakang ni mesti kuasa 2. Okey. Lepas tu, tambah x tambah delta x tambah 1. Dia jadi panjang. Sebab yang belakang ni kita salin je. Tapi ingat tau, yang depan ni, kita boleh potong. Kita boleh potong yang belakang. Yang depan ni mesti sama yang belakang. Mesti sama. Okey, contoh yang sama, kita tengok kat sini. Ni jangan pindah dulu. Ni biarkan. 3x squared plus x plus 1. Okey, biarkan. Delta x sama dengan, ini kita darabkan. 3 darab x squared dapat 3x squared. So, 3 darab 2 dapat 6x. Okey, 6x delta x tambah 3 darab dengan delta x squared dapat 3 delta x squared. Okey, just darab sahaja. Okey, 3 darab 1 dapat 3, 3 darab 2 dapat 6, 3 darab 1 dapat 3. So, tulis baliklah. Okey, ni tambah x tambah delta x tambah 1.
Okey, yang ni baru kita boleh potong. Okey. 3x² boleh potong dengan 3x² sebab bila kita tolak dia dapat kosong. Okey, sebab dia sama nombor, sama unit. Okey, nombor 3 sama dengan 3, so dia boleh potong. Okey, nombor x sama dengan x, kita boleh potong. 1 boleh potong dengan 1. Itu sahaja. Senang. Tak perlu pening-pening lagi nak fikir sebab kita terus potong yang depan ni, yang asal ni dengan yang belakang. Cari yang sama lepas kembangkan tu. Sebab kalau kita pindah pun still sama. Dia still lagi dapat kosong. Okey, jangan lupa untuk tulis limit. So limit delta x 0. Okey, ni kena tulis pada semua. Lepas tu kita dapat ni. Kita dapat delta y sama dengan 6x delta x tambah 3 delta x squared tambah delta x. Okey, ini dia punya jawapan. Lepas tu kita kena factorizekan. Okey, kita kena faktorkan. Kita kena faktorkan dia punya delta x tu. Okey, so limit delta x, sebab kita nak pastikan dy over dx ataupun delta y over delta x. Kita nak pastikan ada bawah dia delta x, so kita kena faktorkan. Okey, so faktorkan. Okey, faktorkan kita dapat delta x. Okey, so yang ni kita buat satu bracket. Okey, delta x yang ni kita boleh potong. So yang ni kita boleh potong. Sebab kita faktorkan, ni potong, ni potong. Semua delta x belakang ni kita boleh potong sebab kita bahagi dengan delta x. So kita boleh tulis 6x tambah 3 delta x. Sebab yang ni 2 tinggal 1. So tambah dengan delta x potong tinggal 1. Sebab delta x bahagi delta x dapat 1. Okey, atas bawah potong sama Okey, so ini dia punya jawapan. Limit delta x equals 0, delta y delta x sama dengan 6x tambah 3 delta x tambah 1. Lepas tu gantikan dia dy dx. So dy over dx. Okay, dy over dx. So delta x tu gantikan dengan kosong. So 6x tambah 3 kali kosong tambah 1. So dia dapat jawapan dia adalah 6x tambah 1. Okay, ini lagi senang lah. Okay, kenapa jawapan dy dx dia sama dengan 6x tambah 1? Kalau kita differentiate lah, kalau kita differentiate yang ni terus guna formula, kuasa 2 ni bawa depan dia jadi darab Kuasa 2 bawa depan dia jadi darab. So 2 darab 3 dapat 6x. Okay, 2 darab 3x dapat 6x. Kemudian 2 tolak 1 dapat 1. Kuasa ni tolak 1 dia akan kurang 1. So kuasa ni tolak 1 dia dapat 6x kuasa 1. Okey. Tambah dengan x kuasa 1 pindah depan, so 1 darab x dapat x. 1 tolak 1 dapat kosong. So 6x kuasa 1 tambah x kuasa kosong iaitu 6x tambah 1. Okey. So jawapan dia sama. Tengok jawapan dia sama. X kuasa kosong sama dengan 1 Apa-apa kuasa kosong sama dengan 1. A kuasa kosong ke, B kuasa kosong ke, semua 1. Okay, kalau X kuasa kosong pun 1. Okay. Jadi prinsip pertama ni dia senang kalau tak ada pecahan. Kalau ada pecahan dia jadi susah. Okay, so dia ada 3 je contoh untuk prinsip pertama.
Nanti kita tengok pula untuk differentiate untuk yang 4 ni. So rehat dulu dalam 2 minit. Okey. Kita tengok dekat sini contoh-contoh differentiation yang menggunakan formula. Yang ni lah favorite orang bila dia nak buat soalan pembezaan. Okay, dia suka sangat guna cara ni sebab cara ni lebih cepat daripada prinsip pertama tu. Okay. So kita tengok nombor 1 ni formula apabila C ialah pemalar. Kalau C ialah pemalar atau constant, contohlah kalau kita dapat Y sama dengan 5. Okay, bila kita differentiate dy dx ni, dia dapat kosong lah. Sebab dia tak ada langsung huruf x tu. Dia jadi kosong terus. Sebab tu C ni adalah pemalar, tak kisah apa-apa nombor. Contohnya fx sama dengan 6. Dia punya f prime x dia akan dapat kosong sebab dia tak ada x. Okay, sebab kita anggap C sebagai apa-apa pemalar, apa-apa nombor sama ada 1000 pun, dia still lagi dapat kosong. Okay, contoh kat sini. Y sama dengan 126. So, dy dx sama dengan kosong. Okay, sama ada dia nombor negatif ke, nombor pecahan ke pun sama. Okay, kalau dia tak ada apa-apa x, dia akan dapat kosong. Sebab dia constant. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua apabila dia berbentuk skala bagi function. Contoh, kalau kita ada kita ada 2y sama dengan 4x. Kita ada 2y sama dengan 4x. Kita akan tukarkan dia jadi macam ni. 2 kali dengan dy over dx bagi fx. Ataupun dy over dx bagi y tadi. Dy over dx bagi y tadi. Maksudnya kita akan differentiate y tu. Contohlah contoh. Kalau kita differentiate dy dx yang ni, kita akan dapat 4 kan? Sebab kita dapat 2 kali dengan y sama dengan 4x. Contohlah something. So kita pun differentiate, dia dapat dy dx dia 2 dy dx sama dengan 4. Okay. Dia jadi macam ni lah. So 2 kali 4 sama dengan 8. So dy over dx sama dengan 8. Sebab kita cakap 2y ni maksudnya 2 tu adalah skala. Okay, 2 kali ganda lah skala. Sebab tu dia duduk belakang. Skala dia akan duduk belakang. Okay, tapi jarang soalan ni sangat jarang. Sangat jarang. Biasanya soalan ni dia akan masuk dalam bentuk chain rule lah.
Okay, ni akan masuk dalam chain rule. So dia jarang biasa soalan yang paling famous adalah soalan yang berbentuk 1 dan 3 sahaja. Okay, berbentuk 1 dan 3 sahaja. Ini yang famous. So kita tulis kat sini. Yang famous kat sini. Famous. Dan yang ni pun famous. Kenapa famous? Sebab dia selalu keluar. Okay, contoh kat sini. Katakan. Kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 6. Ataupun Y sama dengan 3X kuasa 5. Ataupun kita ada Fx sama dengan 1/2 X kuasa 2. Jadi macam ni. So macam mana kita nak differentiate menggunakan cara ketiga ni? Dia famous So kalau kita lihat di sini, N duduk depan. Maksudnya kuasa dia akan duduk depan. Dia akan darab dengan nombor depan. So dy dx ni, dia akan jadi 6 tu duduk depan. Kemudian kuasa 6 tadi tu dia akan tolak dengan 1. So 6x. So 6 ni tolak 1 dapat 5. Itu sahaja. Senang kan? Sebab inilah tanpa menggunakan prinsip pertama dan dia sangat senang. Okey, dia hanyalah guna formula sahaja. So kuasa 6 ni ingat bawa turun depan dia darab dengan depan ni. So dia dapat 6x kuasa 5. Sama juga dekat sini, dy over dx sama dengan 5 ni, kita darab dengan nombor depan ni, 5 darab 3 dia dapat 15. So, dia akan kurang 1. Kuasa ni dia akan kurang 1, dia akan jadi x kuasa 4 lah. Okay, so 5 darab 3 dapat 15. Kemudian 5 tolak 1 dapat 4. Itu sahaja. Okay, sama juga dekat sini, kes yang ni. Kalau fx kita tulis f prime s, ingat ya tata tanda kena betul. Tata tanda kena betul. Dan 2 darab dengan 1/2 dia dapat 1. And then x kuasa 2, 2 tolak 1 dapat 1. So dia dapat x sahaja. Okay, so dia punya differentiation dia adalah x sahaja. Sebab apa? Sebab 2 kuasa ni letak dekat sini, darab. So 2 darab 1/2 dapat 1. And then 2 tolak 1 dapat 1. Okey, tu kena tahulah. Okey, itu contoh-contoh yang ada biasanya lah, basically yang kita selalu jumpa. Jadi untuk soalan-soalan lain, okey, contohnya macam apa okey, contoh ni contoh satu Contoh satu. Okey, contoh yang kedua, y sama dengan 1/3x ataupun y sama dengan 3 ataupun negatif 3/x kuasa 4 ataupun fx sama dengan 2/x squared. 2/3 x squared atau x cube, macam itulah something. Okay, macam mana nak buat? Okay, so kita tengok soalan-soalan ni. Soalan-soalan yang kadang-kadang keluar bentuk yang macam ni. Okay. Yang ni jelas yang ni sangat senang sebab kuasa dia tolak 1 sahaja. Okay, yang ini indirect. Sebab yang ni kita kena tukar dulu dalam bentuk fraction yang apa orang kata? Bentuk yang bukan fraction lah, senang cerita bentuk kuasa tu. Okay. So kalau kita tengok kat sini nombor 4 ni, y sama dengan 1/3x. So kalau 1/3x maksudnya y sama dengan 1/3 darab 1/x. Okay, sebabnya x tu berada dekat bawah. Okay, x tu bukan berada dekat atas. Dia bukannya kita cakap 1/3x ni maksudnya 1/3x macam ni. Tak salah. Kalau 1/3 macam ni, 1/3x macam ni dia adalah x/3. X/3 ni kita boleh tulis sebagai 1/3x. Tapi kalau 1/3x dekat bawah,
So kita tak tulis macam ni, kita tulis dia sebagai 1/3 darab 1/x. Ataupun kita tulis dia sebagai 1/3x kuasa negatif 1. Ini dia punya tata tanda soalan dia. Okay, sebab x tu berada dekat bawah. Ingat, kalau x berada dekat bawah, dia adalah kuasa negatif. Dan bila kita cari dy dx dia akan dapat negatif 1 darab dengan 1/3. Dia akan dapat negatif 1/3. Okey, negatif 1/3. Dan negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. So negatif, x negatif 2 macam ni. Sebab negatif 1 tolak dengan 1. So nanti jawapan akhir dia akan dapat negatif 1/3 x squared. Dia sebabkan x tu negatif, dia letak bawah. Kalau contohnya lah, katakan kalau kita lupa nak letak bawah. Okey, lupa nak letak bawah. Okey, jawapan dah betul. Jadi tak apa, tak ada masalah. Still betul. Lupa nak letak bawah tapi jawapan betul, tak apa. Still dapat markah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Cuma ingat, kuasa dia still lagi tolak 1. Okey, negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Itu sahaja. Cuma seeloknya kalau kita tulis dia dalam bentuk yang macam ni. Okey, kalau macam ni pun betul, tak salah pun. Tapi seeloknya macam ni cantik lah. Okey, itu contoh soalan. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni kita kena ketepikan sikit sebab dia makan ruang. Okey, contoh yang kedua ni, kalau contohnya kita tengok x kuasa 4 tu dekat bawah, so kita tulis dia sebagai x kuasa negatif 4 sebab dia berada dekat bawah. Okey, sebab dia nampak sangat lah, kita nampak sangat bentuk dia, x tu dekat bawah. So kita tulis x kuasa negatif 4. Okey, dan kita pun cari dy dx. Okay, kita cari dy dx tu. So negatif 4 ni dia darab dengan negatif 3, dia akan dapat positif. Okey, positif 12. 4 darab 3, 12. Negatif darab negatif positif. Ingat negatif 4 darab negatif 3 dapat 12. X kuasa dengan negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. Okey. So jawapan akhir dia akan dapat 12/x kuasa 5. So hati-hati bila kita menulis soalan ni, kita kena tengok dulu macam mana bentuk asal dia. Okey, ni bentuk asal dia. So kena tahu macam mana nak tolak dia. Jadi tata tanda pun penting kalau tata tanda salah, salahlah jawapan. So kena tahu tata tanda ni macam mana. Okay, kalau y kita guna dy dx. Kalau fx kita guna f prime x. Kalau tak ada, okay, macam ni kan? Ni tak ada ni. Nanti kita tengok kat sini dia guna d dx. Kalau tak ada huruf y, tak ada huruf f, tak ada langsung huruf yang kita boleh letakkan, so kita guna d dx. Okay, sebab dia tak ada huruf. Okay, d dx. Macam ni dia ada lah, dia ada y sama dengan apa, fx sama dengan apa, yang tu kita dah tahu dah. Yang ni dy dx, yang ni f prime x, kan? Itu kita dah tahu dah. Tapi yang ni kita tak tahu sama ada dia y ataupun fx. So kita pun cakaplah, mungkin kita boleh tulis sebagai d dx. Itu penting tata tanda ni sangat penting. Okey, so sambung lagi sikit. So yang ni macam mana kita tulis dia? So kalau fx ni, kita tulis dia sebagai 2/3 sebab 2/3 x kuasa 3 ni kita tulis sebagai x kuasa negatif 3 sebab dia punya x ni berada dekat bawah. Okey, x ni berada dekat bawah. And then kita pun darabkanlah dengan kuasa tu. So kuasa dia darab dengan fraction ni. So negatif 3 darab dengan 2/3 dia dapat negatif 2. Okey. Kemudian x kuasa negatif 4. Sebab negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4.
Okey, kemudian kita tulis dalam bentuk yang sebenar-benarnya cantik. So negatif 2 per X kuasa 4. Okey, sebab dia kuasa kat bawah kan. So kuasa negatif adalah kuasa dekat bawah. Itu sahaja cara yang sederhana susah. Ini sederhana susah. Okey, ini sederhana susah. Ini sederhana, moderate sederhana susah soalan dia. Yang ini sangat senang, sangat direct. Ini sederhana indirect lah, ini indirect. Okey, yang ketiga, ada banyak sangat bentuk. Tujuh, 8, 9. Okey, yang ketiga, tak muat dah pula. Okey. Sekejap Okey, ini 7, 8, 9. Okey, contohnya Y sama dengan 3 punca kuasa X. Okey, kemudian kita ada Y sama dengan 1/4 punca kuasa punca kuasa 3 X kuasa 2. Dia ada macam ni. Dan yang ke-9 kita ada Fx sama dengan kita nak nombor lain lah, nombor 5 lah. Nombor 5 punca kuasa 3 ataupun kita tulis 5 per punca kuasa X kuasa 3. Macam inilah something. Okey. Ni dia adalah bentuk-bentuk yang kita katakan sangat susah dan sangat complicated sebab dia ada bermain dengan punca kuasa. Yang ini siapa yang mahir dalam tajuk power index tu, tajuk chapter 2, dia akan tahulah kalau kuasa punca kuasa ni dia macam mana bentuk dia. Kan? Okey. So kita tengok macam mana nak buat. So yang ni kalau kita rasa macam sakit mata memandang, kalau boleh tukar dulu dalam bentuk kuasa. Okay, tukar dulu Y sama dengan 3X kuasa 1/2. Sebab kuasa 1/2 ni maksudnya punca kuasa 2. Okay. So hati-hati. Ini punca kuasa 2. Bukan punca kuasa 3. Ini punca kuasa 2. Ini nombor 3 darab dengan X punca kuasa X. So ni adalah 3X 1/2. Sebab 1/2 ni adalah punca kuasa. Jadi sama je cara dia, kita just darabkan dengan 3, kuasa tu darab dengan 3, so dia dapat dy dx sama dengan 3/2. So X kuasa 1/2 ni dia akan tolak dengan 1. Okey, kuasa 1/2 dia akan tolak dengan 1, so kena ada calculator lah. Okey, so kena buka calculator, 1/2 ni tolak dengan 1. Dia dapat negatif. Ni hati-hati. So dia dapat negatif. So dia dapat negatif 1/2. Okey? Ingat negatif tu maksudnya kuasa dekat bawah. So jadi jawapan dia adalah kuasa dekat bawah lah. X tu dekat bawah. So 2 X 1/2 macam ni. Okey? Sama dengan 3/2 X 1/2. Ataupun kita tulis sebagai 3/2 punca kuasa X. So nampak tak dia punya bentuk dia? Jadi ini kena tolak, jangan lupa tolak 1. Kalau dia dapat negatif, dia kena letak bawah. Kalau dia dapat positif, dia letak atas. Itu sahaja.
Okay, so ingat saya ulang balik ini. Okay, first 1/2 ni darab dengan 3. Dia dapat 3/2. Lepas tu 1/2 ni kena tolak dengan 1, dia dapat negatif 1/2. Okay, yang lain kekal. Yang ni kekal Yang ni kekal. Yang X ni sahaja letak bawah. Okay, letak bawah pecahan sebab dia kuasa negatif. So kena letak macam ni bawah. And then 1/2 ni tukar jadi punca kuasa. Okay, so kita lihat pula macam mana dengan soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan yang 8 ni, 1/4. Okay, yang ni macam mana ni? Punca kuasa 3, X kuasa 2 ni. Okay, so kuasa 2 ni, letak dulu X kuasa 2. Punca kuasa 3 ni, letak dengan per 3. Okay, itu cara dia. Sebab, kalau kita perasan, punca kuasa X ni sebenarnya, dia adalah X kuasa 1. Okay, X kuasa 1 bahagi dengan 2. Sebab dia adalah punca kuasa 2. Sebab dia punca kuasa 2 lah kita bahagi dengan 2. Kalau kita tulis punca kuasa X kuasa 2 macam ni, kita dapat X kuasa 2 bahagi dengan 2. Sebab dia punca kuasa 2. Kalau X kuasa 3 punca kuasa, so kita tulis sebagai X kuasa 3 punca kuasa 2 dan sebagainya. Okay, itu kena tahu. Tapi ingat, punca kuasa berapa dia? Kalau dia punca kuasa 2, kita per dengan 2. Sebab kita bahagi dengan 2 lah. Kalau dia punca kuasa 3, kita per dengan 3. Okey, contohnya macam ni, kita dapat X1/3. Okey, sebab kita buat X kuasa 1 bahagi dengan 3. Okey, ini adalah tanda-tanda yang korang kena tahu. Yang kena kuasai lah sejak daripada chapter 2. Okey, ini kena rujuk balik chapter 2, power of index. Okey. And then, darablah. Ni 2/3 ni darabkan dengan 1/4. So, dapat berapa? Okay, kena pakai kalkulator. So, 2/3 darabkan dengan 1/4. Ini dapat 1/6. Okay, 1/6 X. So, 2/3 ni dia akan tolak dengan 1. Dia dapat negatif 1/3. So, 1/6 X 1/3. Okay. Alright. Lepas tu, adakah kita dah siap buat sampai sini? Okay, adakah DYDX dia selesai? Okay, tak Okay, so kita kena tengok dia punya kuasa ni, kuasa 1/3 ni dia letak bawah. Sebab dia adalah negatif. So kita tulislah 1/6 X 1/3. Kan? Tapi kita nak cantikkan dia lagi, kita tulis sebagai 1/6 X kuasa 1 punca kuasa 3. X kuasa 1 punca kuasa berapa? Dia bahagi berapa tu lah yang punca kuasa berapa. Okay? So dia jadi macam ni lah, siap. So kena tengok betul-betul macam mana nak buat dia. Kena buat slow lah, dia jadi panjang. Okay? Sama juga dengan kes yang ni, nombor 9 ni. Kalau dia dekat bawah, kita tuliskan Fx tu dekat atas. Okay, so 5 kali dengan ni berapa ni? 5x kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 2. So bahagi dengan 2 lah. Tapi ingat negatif. Sebab apa? Sebab dia dekat bawah. So ulang balik Okay, kat sini dia jadi nombor 5. 5. X ni kita tulis X. Kuasa 3 kita tulis kuasa 3. Punca kuasa 2 kita tulis per dengan 2. Okay. And then kita tengok dia duduk dekat bawah. So kita letak negatif. So dia dapatlah X kuasa negatif 3/2. So kita darablah dengan 5 tu. So dia dapat F prime X sama dengan
5 kali dengan negatif 3/2. So, dia dapat negatif 15/2. Okay. So, X kuasa berapa? So, negatif 3/2 ni tolak dengan 1. So, dia dapatlah negatif 5/2. Okay. Adakah kalau kita contoh contoh. Kalau kita selesai sahaja buat sampai sini. Okay, paras ni sahaja. Okay, ada tak jawapan kita dapat betul markah penuh? Ada tak kalau kita dapat markah penuh? Ada markah penuh diterima. Sampai sini markah penuh diterima. Okay, jadi tak perlu risau. Tak perlu risau. Ni macam mana nak buat ni? Ni macam mana nak buat ni? Tak perlu risau. Ini cuma nak cantikkan bentuk sahaja. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Kita just buat sampai sini. Okay? Itu sahaja. Tapi kalau rasa nak cantik, okay, boleh sambung. Okay, kita tulis macam mana? Kita tulis dia dalam bentuk pecahan bawah. So, dia jadi 15/2x kuasa negatif 5/2. Sorry. X kuasa 5/2. Sebab dia jadi bawah. Negatif menunjukkan dia kuasa dekat bawah. And then kita tulis dia sebagai negatif 15/2x kuasa 5 punca kuasa. Okay. Itu dia punya jawapan. Okay. Nampak dia punya complicated tu. Okay. Itu berkenaan dengan contoh-contoh yang paling famous lah. Yang ni senang, sederhana susah dan ini paling susah lah. Tapi yang susah ni pun mesti boleh buat. Sebab dia senang. Dia lama-lama senang lah kalau kita praktis. Okay, cuma kena buat slow-slow lah. Tak boleh buat laju-laju. Okay, kita tengok pula yang ni. Yang ni macam mana nak buat differentiate untuk soalan ni. Okay, yang ni sama je dengan example 3. Sama je. So, kita boleh cepat sikit. Okay, kita ambil soalan ni sebab kita dah jauh sangat. Kita tengok example 2. Okay, ni ada ni, B ada sini. Okay. Yang ini kita tak tahulah dia sama ada dia Y ke, dia Fx ke. So, kita tulis ddx. Okay, ddx. Ddx dia adalah negatif 3x kuasa negatif 4. Cukup sahaja sampai situ. Okay, sebab apa? Sebab kita bawa turun kuasa 3 ni letak depan. Okay, kita darablah dengan x tu. So, dia dapat negatif 3x kan? Lepas tu, negatif 3 ni tolak 1, dia dapat negatif 4. Cukup sampai situ. Okay, cukup sampai ddx ni. Tapi kalau nak cantikkan bentuk, okay, kalau nak cantikkan bentuk jawapan, so kita tulis dia sebagai negatif 3 over x kuasa 4. Sebab kuasa negatif ni maksudnya dia dekat bawah lah. Okay. Okay, next. Yang ini kita tak boleh nak differentiate terus dengan congak. Tak boleh. Sebab kita kena tukar dulu dalam bentuk fraction. Okay, so kita tukarkan dalam bentuk x kuasa 1 bahagi 2. Sebab x tu asalnya kuasa 1, kemudian dia punca kuasa 2. So, dia kena 1/2 lah. Okay, and then kita pun ddx kan dia. ddx kan dia jadi berapa? So, dia jadi x 1 kuasa 2 ni bawa turun. So, 1/2x. Kemudian 1/2 tu sendiri akan tolak dengan 1. So, dia dapat negatif 1/2. Cukup sampai sini. Okey, ataupun nak cantik,
kita kena tulis lagi lah sambung. Okay, so 1/2 punca kuasa X. Okay, sebab X kuasa 1/2 kan punca kuasa X kan. Ataupun kalau confuse lagi, kita tulis X kuasa 1/2. And then kita tulis lagi sekali 1/2 punca kuasa X. Okay. Itu sahaja. Okay. Sekejap Soalan seterusnya C dan D sama juga, kita pun differentiate sahaja. Yang ini kita tahulah jawapan dia apa. Okey, ni kita terus bagi jawapan lah, sangat senang. Okey, so 4 ni, okey, bawa turun depan, dia akan darab dengan 5, so dia jadi apa? D dx. Okey, ni kita boleh terus darab. D dx sama dengan negatif 20x kuasa 3. Sebab 4 darab 5 dapat 20, negatif 20x. So 4 kuasa 4 tolak dengan 1, dia dapat 3. Itu sahaja. Okay, so ingat 4 darab dengan negatif 5 dapat negatif 20. Kemudian 4 tolak 1 dapat 3. Okay, D. Kita tulis dulu 3x kuasa negatif 6. Sebab kita nak tukarkan dia dalam bentuk kuasa. So bawah maksudnya negatif. So D dx adalah negatif 6 darab 3 dapat berapa? Negatif 6 darab 3 dapat negatif 18. Okey, negatif 18x. Lepas tu negatif 6 tolak 1 dapat negatif 7. Okey. So dia dapatlah macam ni jawapan dia. Negatif 18x kuasa negatif 7. And then kalau nak cantik, kita tulis negatif 18 per x kuasa 7. Itu sahaja. Okay, ni boleh tengok kat sini notes. Okay, next. Okay, kita sambung lagi sikit. Untuk yang ni, okay, yang ni tolong tengok formula yang saya bagilah dalam Google Classroom. So dekat dalam notes tu kan ada formula kan. Dia belah atas decoding punya kelas tu. So korang boleh check formula tu lah. Cuba cari formula derivatives. Okay, notes. Formula, derivatives formula. So ni adalah DDX bagi function-function selain daripada nombor biasa lah. Macam tadi kita dah belajar lah differentiate bagi nombor-nombor biasa. Sekarang ni kita ada exponential, kita ada trigonometric dan kita ada arc trigonometric. Tapi kita tak belajar yang ni. Okay, so kita ambil yang ni sahaja. Dua ni sahaja. Okay, exponential functions dan trigonometric functions. Okay, sebabkan dua-dua tu benda yang baru, jadi kita belajar sikit je lah, tak nak banyak-banyak pun. Okay, kita tengok soalan. Okay, differentiate untuk soalan A ni. Okay, differentiate untuk soalan A ni. Okay, so kita DDX kan sahaja. So D dx. Okay, so kita buat satu-satu. 4 kali 2. Okay, 4 kali 2 dapat 8. So 8x. Okay, 4 tolak 1 dapat berapa? 4 tolak 1 dapat 3. So dapat 8x kuasa 3 lah. Okay, tambah dengan
3x kuasa negatif 2. Alamak, ni lupa nak tukar lah. Okay, sekejap Kita kena tukar dulu tau. Tukar dulu dalam fraction asal. Macam ni tukar dulu macam ni. Tukar dulu di dalam bentuk yang macam ni. Supaya tiada pecahan. Okay, and then bila kita dah tukar. Okay, kita pun darab lah. Negatif 2 darab dengan 3 dapat negatif 6. So, negatif 6. Okay. X kuasa negatif 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. So, kita dapat 8x cube tolak 6 per x kuasa 3. Okay, ni kena tukar dulu dalam bentuk pecahan. Tukar dalam bentuk pecahan pula. Tukar dulu pecahan dalam bentuk kuasa. Okay, next. Yang ini sangat penting sebab mungkin korang tak belajar, tapi dalam notes tu korang ada betul-betul ditekankan trigonometric dan exponential. Okay, kalau korang tengok 3 kuasa x, macam mana nak buat? Okay, so boleh tengok formula. Kuasa x, kita ada nombor 1, kita ada nombor 3. Okay, di mana nombor 1 ni E bukan nombor E adalah eksponen. A adalah pemalar, A adalah constant. Okay, jadi kita ambil sebagai A. Okay, A sebagai 3. Sebab A adalah pemalar, A is constant. Okay, jadi kita ambil formula nombor 3 ni. So, D dx bagi 3x ni. So, D dx dia adalah apa? Okay, tengok kat sini. A kuasa x. Maksudnya 3 kuasa x lah. Tulis balik 3 kuasa x tu. Okay, sebab A ialah constant. Lepas tu ln A. So ln A adalah 3. So ln 3 lah. Itu sahaja. Cuma kena tengok formula. Bentuk dia macam mana. Okay, untuk 3 kuasa x. Cara differentiate dia adalah tengok formula. Sesuatu nombor. Contohnya A tu nombor 3 lah. Ke nombor 5 ke nombor 10 ke tak kisah. Kuasa dengan X dia guna formula ni. Okay, so kita pun tulis 3X. Kemudian ln A tu sendiri. Okay, ln 3 tu balik. Okay, itu sahaja. Kemudian kita ada yang ni. Soalan ni pun sama kena guna formula. Hati-hati formula sangat banyak. Okay, so yang ni kita pun tuliskan sebagai formula yang barulah. So ni x squared tolak ln 2x kuasa 3 ni sebenarnya, ingat tak logaritma yang kita belajar chapter 2. Bila dia darab, dia adalah tambah sebenarnya. Okay, darab maksudnya hasil tambah. So ln 2 tambah ln x kuasa 3. Ingat log A tambah log A B tambah macam inilah log 10A tambah log 10B sama dengan log 10AB. Okey, kena tahu tu. Ini adalah multiplication punya formula. Okey, sama juga kalau tolak. Kalau tolak log 10A tolak log 10B sama dengan log 10A per B. Log dengan ln sama sama formula. Ln A plus ln B sama dengan ln AB. Ln A tolak ln B sama dengan ln A per B. Ni kalau dia tengok kat sini 2 kali x kuasa 3. So ni A ni B lah. Kena tukarkan di dalam bentuk multiplication. Okay, so dia jadi macam ni. Jadi x kuasa 2 tolak ln 2 tolak ln x3. Dan 3 ni kita boleh bawa turun kuasa.
Ingat kita ada belajar log A B kuasa C atau N lah, N je. Sama dengan N log AB. Kita bawa turun kuasa. Okey, kita bawa turun kuasa. Boleh. Sama juga kalau kita tuliskan sebagai ln. Okey, ln A kuasa N sama dengan N ln A. Macam itulah something. Kita bawa turun kuasa. Okey, kita bawa turun kuasa. Sama juga kat sini. Kalau ada kuasa, bawa turun kuasa tu. Okey, so X kuasa 2 tolak ln 2 tolak 3 ln X. Semua ni adalah tajuk logaritma. Ini tiga-tiga ni. Okey, ni tiga ni adalah tajuk logaritma chapter 2. Logarithms chapter 2. Kena tahu formula. Okay, and then kalau tak tahu, mesti kena mahirkan juga tajuk logaritma. And then kita pun try differentiate d dx. Okay, d dx macam biasalah. Kuasa 2 ni, bawa turun dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 lah. 2x. 2 tolak 1 dapat 1. So tak payah tulis 1 lah. Kita tulis 2x sahaja. Ln 2 ni dia tak ada langsung. Okay, dia tak ada langsung huruf x. Jadi kita cakap tolak kosong. Okay, tolak kosong. Sebab dia tak ada langsung huruf x. Okay, kemudian tolak 3. Ln x ni macam mana nak differentiate? Sebab dia ada x. Sebab tu kita kena differentiate. So tengok formula. Formula ln x yang ni. Okay, formula ln x ni. Kalau kita differentiate ln x, dia akan dapat 1 per x. Okay, ingat nombor 2 ni. Formula untuk differentiate ln x ni adalah 1 per x. So kita tulis dia sebagai 1 per x. So tolak dengan 3, 1 per x. Okay, ni ln x ni kita tukar jadi 1 per x. So nanti dia dapat jawapan 2x tolak 3 per x. Itu sahaja. Okay. So jawapan dia 2x tolak 3 per x. Okay, ni adalah contoh-contoh yang mungkin korang tak pernah buat lagi lah. Tak pernah belajar. Mungkin pernah dengar tapi tak pernah buat latihan. Cuma yang ingat benda ni penting. Sebab takut, sebab dalam silibus takut ada sebab kita tengok dekat dalam notes tu, dalam notes yang korang dapat tu, ni, okay. Dalam notes pembezaan ni, dekat slide paling bawah tu, okay, dia ada trigonometry. Okay, macam ni, tengok ni. Dia ada bezakan ln. Okay, yang ni semua ni dia ada dalam silibus. Jadi nak tak nak korang kena belajar juga. Cuma yang ni lebih susah lah sebab dia lebih advance. Kalau tak advance, korang kena belajar yang basic. Yang ni basic. Hari ni yang belajar basic. Okay, ni basic. So kena tahu. Sebab tu logaritma ni sangat penting. Sebab dia penting lah. Dia masuk kat ln . Okay, and then last yang keempat. Okay, yang ni. Yang ni pun masuk sebab dia trigonometric. Tapi yang paling favorite lah dalam trigonometric ni ataupun dalam exponential ni, bila kita dapat yang differentiate e kuasa x. Okay, bila kita differentiate dia, d dx. Okay. Untuk e kuasa x, okay, lihat kat sini, nombor 1 exponential ni. Bila kita differentiate e kuasa x, dia akan dapat e kuasa x tu sendiri. Dia tak ada apa-apa perubahan. Itu yang paling best. Okay, sangat-sangat best. Sebab dia sangat senang. E kuasa x differentiate dapat e kuasa x tu semula. Itu sahaja. Dan kalau kita differentiate cos, kita akan dapat minus sin x. Tengok
Sin X lawan dia cos X. Okay, nampak Sin X lawannya cos X. Cos X yang ni lawannya adalah sin X. Tapi kat sini dia ada negatif. Kenapa? Sebab differentiate huruf C dia akan dapat negatif. Kod bersama, kod ni ada huruf C dia akan dapat negatif. Cosecant bersama huruf C dia akan dapat negatif. Kita dah asingkan dah. Siapa huruf C bila dia differentiate dia akan dapat negatif. Siapa huruf C differentiate dapat negatif. Siapa huruf C negatif differentiate dapat negatif. Kalau dia positif dia jadi negatif lah, kalau negatif jadi positif. Tapi yang ni dia tak ada efek. Contohnya kalau kita differentiate sin, dia jadi cos je lah, dia tak ada tukar simbol sebab dia huruf lain. Itu sahaja. Sebab kita dah asingkan awal-awal dah. Tan bersama dia akan jadi positif juga. Kalau tan ni negatif, negatif lah. Kalau dia positif, positif lah. Itu sahaja. So ikut formula. Ini adalah formula dia. Okay. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam lah untuk berkenaan dengan trigo. Cuma yang ni kita belajar basic-basic dulu. So itu sahaja jawapan. Kalau differentiate E kuasa X, dia akan dapat E kuasa X tu sendiri. Cuma kalau kita differentiate cos, lawan dia adalah sin. Jadi C, huruf C kena tukar jadi negatif. Kena tukar simbol. Sebabnya simbol asal dia positif cos, dia akan jadi negatif sin. Kalau dia EX tolak cos X, dia akan jadi inilah ddx dia akan jadi lain. Dia akan jadi E kuasa X plus sin X. Sebab dia tukar simbol. Okey. Bila kita differentiate huruf C ni, dia akan tukar simbol. Okey, itu sahaja. Jadi tolong hadamkan macam mana nak belajar, macam mana nak guna pembezaan. Okey, kalau contohnya kalau korang nak belajar lagi pembezaan-pembezaan ni, korang boleh belajar melalui latihan yang ada dibekalkan dalam nota ni. Okey ni. Find the derivative of the following function by using first principles. Jadi gunalah prinsip pertama untuk soalan A sampai E. Cuba berlatih. Berlatihlah diri itu macam mana nak lakukan first principle yang susah tadi tu. Lepas tu cuba buat latihan untuk nombor 2 ni sebab yang ini tak ada apa-apa melibatkan sin atau cos. Okey, cuba try. Okey, buat nombor 2 ni. Ini basic tau sebab basic ni yang kena kuasai. Lepas tu try buat yang ketiga ni, yang ini ada inilah melibatkan formula. Yang ini kena tengok formula sebab dia ada sin, dia ada cos, dia ada ln, okey, dia ada cosecant dan sebagainya. Yang ini kena tengok formula. Okay, formula apa? Formula derivatives. Okay, itu sahajalah. So, minggu depan kita akan belajar lebih susah. Sebab tu kalau tak nak susah, kena fahamkan yang basic. Okay, minggu depan kita belajar apa? Kita tengok minggu depan kita belajar rules of derivatives. Kita belajar product rule. Kita belajar juga quotient rule. Kita juga belajar chain rule. Dia sangatlah dalam. Jadi latihan juga banyak untuk tiga-tiga rule ni. Sebab apa banyak? Sebab kita nak betul-betul fahamkan macam mana nak buat soalan tu. Okay. Alright, so yang ni kita sama minggu depan. Lepas tu kita masuk integration. Alright, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kelas kita lah. So, jumpa pada minggu depan ya. Sekian, terima kasih.